Allah Ta'ala menjelaskan bahawa keseluruhan risalah Islam bukanlah sesuatu yang baru. Malah, ia adalah mesej purba yang telah disampaikan berkali-kali sepanjang sejarah dengan tujuan menyediakan manusia dengan tata kelakuan yang sempurna supaya mereka dapat mencapai perpaduan, keadilan, ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 213. Manusia adalah dari satu agama sebelum mereka menyeleweng. Kemudian Allah mengutus para nabi sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang apa yang mereka perselisihkan. Perpaduan, keadilan, ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia tidak boleh dicapai tanpa kod kelakuan ilahi. Ini kerana pengetahuan orang untuk mendapatkan perkara-perkara ini adalah terlalu terhad dan kerana mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang peristiwa masa depan, mereka tidak dapat meramalkan dengan tepat akibat kod tingkah laku yang mereka reka ke atas seseorang individu atau seluruh masyarakat. Sebagai contoh, sehingga ke hari ini manusia tidak memperoleh semua pengetahuan yang berkaitan dengan minda dan badan manusia, maka bagaimana mereka boleh menasihati tata kelakuan yang akan mencapai keadaan mental dan fizikal yang seimbang yang membawa kepada ketenangan fikiran? Satu-satunya yang boleh menyediakan tata kelakuan yang sempurna ini yang direka untuk fitrah manusia, sesuatu yang abadi, adalah Dia yang menciptakan manusia dan mengetahui segala sesuatu tentang mereka dan segala-galanya, iaitu Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah realiti yang telah dibuktikan sepanjang sejarah. Kebanyakan sejarah penuh dengan masyarakat yang mengabaikan ajaran ilahi dan jelas bagaimana masyarakat tersebut tidak pernah memperoleh ketenangan fikiran dan keadilan, walaupun mereka maju dari segi teknologi. Padahal, segelintir masyarakat dalam sejarah yang melaksanakan ajaran ilahi dengan betul telah mencapai keadilan, perpaduan dan ketenangan jiwa. Berkenaan dengan keadilan dan perpaduan dalam masyarakat, kod tingkah laku yang dicipta oleh orang akan sentiasa berat sebelah dan memihak kepada satu kumpulan orang berbanding yang lain, seperti memihak kepada orang kaya berbanding orang lain. Di samping itu, akibat masa depan untuk mencipta dan melaksanakan undang-undang buatan manusia dalam masyarakat tidak diketahui kerana rabun orang, walaupun ramalan boleh dibuat tentang kesan undang-undang baharu terhadap masyarakat. Satu-satunya yang boleh memberikan tata kelakuan yang tidak berat sebelah di mana setiap undang-undang dijamin memberi manfaat kepada masyarakat yang lebih luas, walaupun ini tidak jelas bagi mereka, adalah Allah yang Maha Tinggi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 213. Dan tidak ada yang berselisih tentangnya, iaitu kitab suci kecuali orang-orang yang telah diberikannya, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata karena hasad dengki sesama mereka. Setiap kali orang memilih untuk mengejar keinginan duniawi mereka, seperti memperoleh kekayaan dan kepimpinan, mereka dengan sengaja berbeza pendapat, mencabar dan mengabaikan ajaran ilahi. Ini membawa kepada perpecahan dan menghalang seluruh masyarakat daripada bertindak mengikut ajaran ilahi yang betul, kerana setiap ulama yang cemburu dengan sengaja menyalah-tafsirkan ajaran ilahi untuk mewujudkan golongan mereka sendiri, supaya mereka boleh memperoleh kepimpinan. Seorang Muslim harus menghindari sikap ini kerana ia membawa kepada neraka. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 253. Bab 23 Al-Muminun, ayat 52-53. Dan sesungguhnya ini, agama kamu, adalah agama yang satu, dan aku adalah Tuhan kamu, maka takutlah kepadaku. Tetapi mereka iaitu, orang-orang membahagi-bahagikan agama mereka di antara mereka menjadi beberapa bahagian, iaitu puak-puak, masing-masing golongan, dengan apa yang ada padanya, bergembira. Bangsa-bangsa terdahulu mencipta sistem hierarki dalam agama supaya mereka boleh memperolehi kepimpinan dan kekayaan. Mereka bertindak sebagai penjaga pintu antara Allah, yang Maha Mulia, dan penduduk umum dan menjelaskan bahawa mereka hanya dapat mencapai kedekatan kepada Allah, yang Maha Tinggi, dengan mengikuti dan meredai mereka secara membuta tuli. Bangsa Islam juga bersikap demikian apabila mereka diperintahkan untuk tidak berpecah belah dan sebaliknya belajar dengan ikhlas dan mengamalkan ajaran Islam yang akan menjadikan mereka bersatu. Bab 3 Ali Imran, ayat 105. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang nyata kepada mereka. Dan mereka itu mendapat azab yang besar. Seperti yang ditunjukkan dalam ayat utama, Nabi SAW
di mana para pembimbing yang menunjukkan jalan yang benar yang membawa kepada kedekatan Allah yang Maha Tinggi di kedua-dua alam. Mereka tidak bertindak seperti penjaga pintu yang menuntut manusia untuk menyenangkan mereka untuk mencapai kedekatan kepada Allah Ta'ala. Seorang Muslim mesti berusaha mencari guru yang mempunyai sikap ini untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Seorang Muslim mesti mengelakkan jenis ulama yang mempromosikan puak mereka sendiri dan menggalakkan orang ramai untuk menyertai mereka dan mengikut tata kelakuan mereka secara membuta tuli. Sebaliknya, seorang Muslim mesti berusaha untuk belajar dan bertindak berdasarkan Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, supaya mereka menggunakan nikmat yang telah diberikan dengan betul dan mengamalkan pemikiran yang betul yang membawa kepada perpaduan dalam masyarakat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 213. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan itu dengan izinnya. Tetapi panduan ini hanya dihaskan untuk mereka yang mengelak daripada mengikuti orang lain secara membuta tuli dan sebaliknya berusaha untuk belajar dan bertindak atas ajaran Islam dengan fikiran yang terbuka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 213. Dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan surah 12 Yusuf, ayat 108. Katakanlah, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 213. Dan tidak ada yang berselisih tentangnya, yaitu kitab suci kecuali orang-orang yang telah diberikannya, setelah datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata karena hasad dengki sesama mereka. Hasad dengki yang membawa kepada perpecahan boleh dielakkan apabila manusia, terutamanya ulama dan pemimpin masyarakat, mengamalkan keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Ini bermakna, mereka berusaha menggunakan nikmat yang telah dikurniakan, seperti pengaruh sosial dan kepimpinan, dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Ini akan memastikan keamanan, keadilan dan perpaduan tersebar dalam masyarakat. Dan ini adalah satu-satunya cara mereka akan memperoleh ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Tetapi jika mereka menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, maka apa-apa yang mereka perolehi hanya akan menjadi punca tekanan, kesengsaraan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, kerana mereka tidak dapat lari dari kekuasaan Allah yang Maha Agung dan menghadapi akibat pilihan mereka. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Orang yang cemburu mesti ingat bahawa sikap mereka secara langsung mencabar keputusan Allah Ta'ala, kerana dia sahaja yang menentukan pembahagian nikmat dunia kepada manusia. Oleh itu, orang yang cemburu percaya bahawa Allah Ta'ala telah melakukan kesilapan dalam memberikan nikmat tertentu kepada orang lain dan bukannya memberikannya kepada mereka. Sebab itu hasad adalah dosa besar. Seorang Muslim sebaliknya mesti menumpukan perhatian untuk menggunakan apa sahaja nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Agung, mengetahui bahawa apa sahaja nikmat yang telah diberikan adalah yang terbaik untuk mereka dan apa sahaja yang diberikan kepada orang lain adalah yang terbaik untuk mereka. Ini akan melindungi mereka daripada akibat buruk cemburu, seperti tekanan mental dan hukuman di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 213. Dan tidak ada yang berselisih tentangnya, yaitu kitab suci kecuali orang-orang yang telah diberikannya, setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, kerana hasad dengki sesama mereka. Dan Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang apa yang mereka perselisihkan itu dengan izinnya. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Setelah kebenaran menjadi nyata kepada setiap generasi melalui pengutusan nabi-nabi, dan kitab suci ilahi,
orang-orang berpecah kepada dua kumpulan. Apabila ini berlaku, pergeseran dan konflik di antara mereka tidak dapat dielakkan. Oleh itu, Allah Ta'ala menggalakkan umat Islam untuk kekal teguh semasa konflik ini, kerana ia adalah pertempuran lama kuno antara iman dan kekufuran yang tidak dapat dielakkan berlaku dalam setiap generasi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 214. Atau adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum kamu? Tidak seperti kebanyakan agama lain, Islam tidak berpura-pura bahawa penganutnya akan dianugerahkan syurga di bumi dan syurga di akhirat. Sebaliknya, ia menjelaskan bahawa menerima iman datang dengan ujian, kerana ujian ini adalah satu-satunya cara untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tidak. Sama seperti ujian yang digunakan dalam universiti untuk menentukan pelajar yang benar-benar memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk menamatkan pengajian dan pelajar yang tidak. Sungguh pun Allah Ta'ala sudah mengetahui siapa yang benar-benar beriman, namun Dia tidak menilai manusia berdasarkan ilmunya yang tidak terbatas, sebaliknya menilai manusia berdasarkan niat dan perbuatan mereka. Oleh itu, ujian diperlukan untuk menzahirkan niat dan tindakan seseorang. Bab 3 Ali Imran, ayat 179. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Dan surah 2 Al-Baqarah, ayat 214. Atau adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian, sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum kamu? Tambahan pula, tanpa ujian, tujuan hidup di dunia ini tidak tercapai. Bab 67 Al-Mulk, ayat 2. Dia yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Ujian membolehkan seseorang mengalami kedua-dua aspek kehidupan, masa senang dan masa kesukaran. Ujian itu ialah sama ada seseorang itu menunjukkan rasa syukur ketika senang dan sabar ketika susah atau tidak. Syukur melibatkan ikhlas menggunakan nikmat yang telah dikurniakan dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Ia termasuk mengamalkan niat yang baik untuk keredaan Allah Ta'ala, kerana bertindak untuk kepentingan manusia tidak akan mendapat ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ini telah diperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Jami' At-Tirmizi, nombor 3154. Syukur juga termasuk berkata-kata yang baik atau berdiam diri. Sabar melibatkan mengelakkan mengeluh dengan ucapan atau tindakan seseorang dan mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah, yang Maha Tinggi, mengetahui bahawa Dia memilih yang terbaik. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Allah Ta'ala menjelaskan bahawa menghadapi ujian bukanlah sesuatu yang unik bagi umat Islam dan merupakan sesuatu yang dihadapi setiap orang dalam setiap generasi. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 214. Atau adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga sedangkan belum datang kepada kamu ujian sebagaimana yang telah berlaku kepada orang-orang sebelum kamu? Mereka ditimpa kemiskinan dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Memahami realiti ini menjadikan menghadapi ujian di dunia ini lebih mudah, kerana seluruh umat manusia mengalami ujian dalam beberapa bentuk. Oleh itu, seorang Muslim mesti mengelakkan sikap mementingkan diri sendiri dan mementingkan diri sendiri di mana mereka berkelakuan seolah-olah mereka sahaja yang mengalami kesulitan. Seseorang mesti melihat ke dalam sejarah, serta masa semasa, untuk menghargai semua orang, terutamanya mereka yang lebih dekat kepada Allah, yang Maha Tinggi, menghadapi kesukaran, dan dalam kebanyakan kes, menghadapi kesukaran yang lebih berat daripada mereka. Ini akan membantu seseorang untuk terus bersabar dan mendorong mereka untuk menunjukkan kesyukuran kepada Allah, yang Maha Agung, kerana tidak menguji mereka dengan kesukaran yang lebih besar. Di samping itu, seseorang mesti ingat bahawa Allah Ta'ala tidak menguji manusia di luar kemampuannya, maka tidak ada alasan untuk tidak menunjukkan kesabaran.
Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Kerana ujian dalam hidup sudah ditakdirkan, ia tidak dapat dielakkan oleh sesiapa pun. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan di antara kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak berputus asa terhadap apa yang luput darimu dan tidak bermegah-megah atas apa yang diberikannya kepadamu. Oleh itu, seseorang boleh sama ada menunjukkan ketidaksabaran semasa kesukaran dan kehilangan ganjaran yang tidak dapat dikira, atau mereka boleh mengalami kesukaran dengan kesabaran dan memperoleh ganjaran yang tidak dapat dikira. Walau apapun, mereka akan menghadapi kesukaran yang tidak dapat dielakkan, jadi masuk akal untuk memperoleh ganjaran yang tidak dapat dikira dengannya. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, iaitu had. Tambahan pula, Allah Ta'ala menjelaskan kepada semua orang bahawa pertolongan dan sokongannya sentiasa dekat, terutamanya kepada mereka yang berusaha untuk mengamalkan kesabaran dan kesyukuran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 214. Hingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tetapi penting untuk diperhatikan bahawa pertolongan dan sokongan Allah, yang Maha Tinggi, sentiasa mengikut kebijaksanaan dan pengetahuannya yang tidak terhingga. Oleh itu, pertolongannya datang pada masa yang terbaik dan dengan cara yang terbaik untuk mereka yang terlibat, walaupun ini tidak jelas kepada mereka. Bantuan ilahi ini dalam kebanyakan kes tidak datang dengan cara yang seseorang harapkan, kerana pengetahuan mereka tentang apa yang terbaik untuk mereka sangat terhad. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Malangnya, ramai umat Islam gagal memahami realiti ini dan sering mengkritik takdir dan kekurangan sokongan daripada Allah Ta'ala apabila bantuan tidak datang kepada mereka mengikut kehendak mereka. Memahami dan menerima hakikat ini adalah ujian sendiri yang mesti dilalui oleh umat Islam jika mereka ingin mengekalkan kesabaran dan kesyukuran kepada Allah yang Maha Tinggi, supaya mereka mencapai ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia. Bab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.